Terima kasih Puan Timbalan Speaker kerana memberikan peluang untuk saya membahas dalam usul Kertas Putih Pengurusan Perolehan Vaksin COVID-19. Kertas putih ini telah pun diserahkan kepada ahli-ahli Dewan 2 hari yang lepas dan kita sempat membaca dan kita tadi telah pun mendengar daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri berkenaan dengan isu-isu yang telah pun dibangkitkan dalam Kertas Putih ini. Salah satu isu yang memetik perhatian saya adalah berkenaan dengan isu NDA, Non-Disclosure Agreement, dengan izin. Apabila kita sedang berbincang berkenaan dengan Kertas Putih Pengurusan Perolehan Vaksin ini, bagi saya adalah apa yang lebih penting adalah untuk kita to chart the way forward dengan izin. Dengan menetapkan satu halat tuju yang mana sekiranya pada masa depan berlakunya pandemik sekali lagi, bagaimanakah proses perolehan kita dapat bertambah baik, bagaimana pengurusan ataupun respon kita boleh bertambah baik. So I think itu, saya percaya bahawa itu merupakan hasrat kita. Apabila kita berbincang berkenaan dengan perolehan vaksin COVID-19, isu yang selalu ditanya-tanya adalah berkenaan dengan harga vaksin. Dan selalunya apa yang dinyatakan adalah isu berkenaan dengan non-disclosure agreement dengan izin. Dan kita tidak dapat lari daripada isu untuk bertempung dengan isu NDA apabila kita berbincang berkenaan dengan perolehan vaksin. Dan saya hendak mengambil kesempatan untuk berkongsi di sini bahawa apabila Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara memulakan prosiding pada tahun 2021 bulan Januari, perkara pertama yang diserahkan kepada ahli-ahli PAC pada ketika itu adalah satu akuan rahsia. Akuan rahsia yang mana pihak PUU Kementerian, saya tak ingat Kementerian MOSTI ataupun KKM pada ketika itu, telah meminta semua ahli untuk menandatangani akuan rahsia tersebut atas alasan NDA. Pada masa itu, Jawatankuasa membuat satu keputusan supaya tidak menandatangani akuan rahsia tersebut. Kerana kita tahu bahawa sekiranya PAC subjek ataupun tertakluk kepada akuan rahsia tersebut, ia akan menjadikan kerja ataupun usaha PAC dalam siasatan itu terpantut dan tergendala. Dan masa itu tidak ada akuan rahsia ditandatangani. Tetapi poin yang saya nak bangkit di sini adalah apabila kita bertepan dengan isu NDA seperti dalam kontrak dengan pengeluar vaksin, apa yang penting untuk masa depan adalah kerajaan haruslah menjamin bahawa klausa-klausa NDA tidak akan digunakan untuk mematahkan ataupun menafikan hak rakyat untuk mengetahui. Itu amat penting. Apabila saya boleh bersetuju bahawa ada klausa NDA dalam kontrak, maka mungkin kita tidak dapat dihebarkan kepada luar, tetapi kita tidak boleh mengekang wakil rakyat, penggubah undang-undang ataupun jawatankuasa yang bertanggungjawab untuk menyiasat daripada mengetahui apakah harga itu. Dan kita hendak pada masa yang akan datang, apabila kita menandatangani apa-apa perjanjian, perlulah pihak kerajaan mengambil iktibar bahawa klausa NDA ini tidak seharusnya dijadikan satu faktor ataupun satu alasan untuk kita tidak memberitahu kepada rakyat apa yang transparent dengan izin. Dan kita harus berhati-hati dengan klausa NDA yang ada, walaupun dengan klausa NDA yang ada, komitmen yang diberikan dalam PAC yang lepas adalah berkenaan dengan minta celahan. Nanti belum habis lagi. Habis tak payah celah lah. Tak apa. This is my floor. Dan berkenaan dengan NDA, apa yang kita mampu untuk buat dalam laporan PAC adalah kita mendapat komitmen daripada kementerian untuk supaya PAC boleh membandingkan harga dan memberikan komen kita. Dan komen kita salah satunya adalah berkenaan dengan perolehan Sinovac. Yang mana sekiranya kita nampak pada bulan April, Mei, Jun 2021 ada kelewatan dari segi penghantaran oleh Pharma Niaga berkenaan dengan vaksin Sinovac. Dan pada masa itu apa yang kita dapat tahu bahawa walaupun kelewatan itu datang daripada
farma niaga ataupun pembekal vaksin, apa yang berlaku adalah kerajaan terpaksa membayar satu premium, satu harga yang lebih tinggi, lebih kurang 16.78% sehingga 18.12% untuk pembelian vaksin Sinovac. Dan sampai sekarang kita tak nampak ada apa-apa penjelasan berkenaan dengan kenaikan harga ini. Dan saya meminta supaya pihak Timbalan Menteri untuk memberikan satu jawapan. Bagaimana kita boleh menjustifikasikan kenaikan harga tersebut apabila kesilapan ataupun kelewatan itu adalah daripada pembekal vaksin itu sendiri. Isu nombor 3, Puan Speaker, berkenaan dengan vaksin Sinovac juga. Kita tahu bahawa menjelang bulan 7 dan bulan 8 tahun 2021, kerajaan telah membenarkan supaya vaksin Sinovac dijual dalam private vaccine market dengan izin. Masa itu kita ada tentang dalam parlimen, harga yang dijual oleh pihak Sinovac adalah sebanyak RM350 untuk 2 dos. Dan itu merupakan satu beban yang tinggi. Apabila kita menyatakan berkenaan dengan kepentingan vaksin dalam menyelamatkan nyawa orang, dan apabila mereka yang tidak dapat menunggu untuk vaksin appointment mereka memilih untuk membeli vaksin, mengambil vaksin dalam private vaccine market, apa yang berlaku adalah satu kos sebanyak RM350 diletakkan. Dan pada masa itu, saya dengan rakan-rakan saya yang lain dalam dewan ini juga ada menyeru supaya satu harga ceiling ditetapkan untuk private vaccine market. Tetapi harga ceiling itu tidak ditetapkan sehinggalah akhir tahun 2021. Yang mana pada masa itu ramai ataupun majoriti rakyat Malaysia telah pun menerima vaksin. Dan permintaannya telah pun menjadi begitu rendah. Dan itu merupakan sesuatu yang kita perlu mengambil iktibar bahawa apabila kita hendak membantu rakyat, biarlah kita membuat keputusan yang pantas, membuat keputusan yang baik. Dan pada masa itu, apa yang keputusan yang baik pada ketika itu adalah untuk menetapkan harga vaksin, harga siling vaksin supaya rakyat tidak dipaksa untuk membeli vaksin dengan harga yang tinggi. Dan yang akhir sekali, pada hari semalam saya juga bangkitkan berkenaan dengan isu MySejahtera. Aplikasi MySejahtera ini pada mula-mula MCO, kita tahu bahawa ia ditawarkan kepada kerajaan melalui satu CSR, Corporate Social Responsibility dengan izin. Dan selepas itu apabila ramai dalam daftar dan aplikasi ini digunakan untuk program PIK, maka pada ketika itu banyak modul telah pun ditambah dan sampailah ia menjadi satu aplikasi yang tidak boleh diasingkan daripada kehidupan rakyat jelata. Dan pada hari ini kita dengar dalam dewan ini bahawa aplikasi ini telah pun menjadi satu aplikasi yang begitu kuat, begitu penting, yang mana kita boleh buat appointment untuk medical, kita boleh masukkan medical record kita dan sebagainya. Pada hari semalam, saya bertanya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri berkenaan dengan apakah kos yang sedang dibayar oleh kerajaan, dan bagi saya apabila kerajaan pada tahun 2020 memberikan kontrak ini, apa yang saya boleh rumuskan adalah tidak ada kontrak pada masa itu, tidak ada punca kuasa pada masa itu, dan perolehan tersebut tidak mematuhi tata cara perolehan pada masa itu. Apabila kita nak minta ada kontrak ke tidak? Tidak. Ada minit ke tidak? Tidak. So apa yang terjadi? Dan pada hari ini, sebelum ini kita diberitahu bahawa kos yang dicadangkan oleh pihak pemaju ataupun pemaju aplikasi adalah sebanyak 196 juta bagi 2 tahun. Dan berapakah jumlah wang yang dibayar dan apakah remedial action dengan izin daripada kerajaan untuk memastikan bahawa tidak ada kontrak akan diberikan oleh kerajaan atas nama CSR dan kepentingan rakyat adalah haruslah dijaga. So ini yang saya nyatakan bahawa bagaimana kita harus mengambil iktibar daripada kertas putih pengurusan perolehan vaksin yang dibentangkan pada hari ini apabila kita menghadapi mungkin suatu pandemik yang akan datang pada bila-bila masa. Dan dengan itu saya berharap bahawa pihak kementerian dalam isu MySejahtera boleh memberikan suatu emphasize dengan izin yang penting supaya
kita boleh menjamin bahawa segala pemberian kontrak kepada mana-mana pemaju aplikasi ataupun mana-mana syarikat akan mematuhi tata cara kewangan yang sepatutnya. So dengan itu, sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih.